Orang yang buat kerana Allah, dia tak pernah penat. Dia tak pernah putus asa. Kenapa? Sebab dia tahu bahawa setiap amalan dia dikira, dinilai, dihisap oleh Allah Ta'ala. Tak pernah miss. Buku Allah tak pernah miss. Siapa pun tak nampak ni. Siapa pun tak ucap terima kasih ni. Siapa pun tak menghargai ni. Tak. Lillah. Orang buat kerana Allah, dia tahu Allah hargai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farududhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa Ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Setelah sekian lama kita berhenti seketika, diberi peluang kita tafakkur di rumah, kan, muhasabah diri, melakukan amalan di rumah. Hari ini diberi peluang semula kepada kita untuk menghadiri rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambillah peluang sebaik mungkin ini untuk membanjiri rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengambil peluang untuk memperbaiki diri kita dengan program-program yang dianjurkan oleh pihak masjid. Salah satu peluangnya adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu ni umpama menyiram air ataupun membaja pokok dan tanaman. Kerana tu majlis ilmu ni penting. Kerana tu tuan-tuan yang dimuliakan lagi dikasih oleh Allah Ta'ala, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil peluang dengan program yang dijalankan. Masa pun tak banyak, jadi saya mukadimah pendekkan supaya kita masuk dengan tajuk muzakarah kita. Baik, pada hari ini kita nak membicarakan tentang cinta kepada Allah dan Rasul. Perbahasan ini adalah sambungan daripada kitab yang kita gunakan tentang himpunan hadis-hadis akhlak Al-Arba'un As-Sughra karangan Imam Baihaqi rahimallahu ta'ala. Baik, dalam hadis ni menyebut beberapa perkara yang penting tentang kemanisan iman. Kemanisan iman. Bagaimana kita nak mendapatkan kemanisan iman? Baginda Nabi SAW dalam sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajidu ahadukum halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa hatta yakuna an yuqdhafa fin nar ahabba ilaihi min an yarji'a fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu wa hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Sabda Nabi SAW, kalau kita nak merasai kelazatan iman, nikmat iman ni, lazat sedap iman ni, ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Ada beberapa perkara yang kita kena ambil berat. Kalaulah tak ada benda ni, maka kita sukar nak mendapat kelazatan iman. Baik, pertama kita faham dulu lazat tu apa dia. Lazat tu kita kalau makan memang kita faham lah kan, lazat tu sedap lah kan. Lazat kalau makanan kalau lazat kan, sepinggan tak cukup kan. Dia kata boleh jalan lagi, ada lagi kan ruang kan. Tu tanda makin dia duduk tambah tu nak dia makin makanan tu lazat, makanan tu sedap. Salah satu tanda dia berlaku pertambahan kan. Contoh yang mudah, bila satu orang mendapat kelazatan dalam amalan, maka berlaku pertambahan dalam amalan dia. Bagaimana satu orang merasai tak
puas bila dia dapat satu makanan yang lazat dan bilangan dia terhad, dia rasa tak puas. Ish, awak mereka buat sikit saja. Kalau tambah sikit apa salahnya? Kan? Dah lah sedap pula. Kan? Sikit je. Tak dapat rasa kenyang tu, la yashba'. Begitulah kelazatan bila kita dapat dalam iman, maka dia la yashba' minal a'mal. Dia tak rasa kenyang daripada amalan. Daripada satu bentuk amalan kepada satu bentuk amalan yang lain. Daripada amalan yang sama pun tak rasa kenyang. Lepas dia semayang sunat, dia semayang fardu. Lepas semayang fardu, dia semayang sunat. Lepas semayang sunat, ba'diyah sat lagi dia semayang sunat. Apa pula? 6 rakaat pula dia semayang sunat. Orang yang tengok pun jadi penat. Dia ni semayang apa panjang sangat? Lepas semayang subuh, sat lagi semua pakat duk kalut balik, tak tahu nak pergi mana. Balik di rumah tak tahu nak buat apa, duk melangutkan, pegang astro. Dia lepas semayang sunat, baca Quran. Habis baca Quran, dia pegang tasbih. Tasbih, zikrullah. Habis zikrullah, sat lagi semayang duha. Lepas semayang duha, sat lagi dia tengok di masjid tu, pokok nampak kering, dia siram pokok pula. Kita kadang-kadang tengok, dia ni lebih pada Tuk Siak lagi. Kan? Bila dia nak habis? Sampai orang rumah dia kata, dia ni kalau pergi semayang subuh, sat lagi pukul 9 baru balik. Dia buat apa dia orang di sana? La yashba', dia tak cukup, tak puas. Bila kita tak dapat kelazatan iman, yang ni bukan nak tengok siapa, tengok kita, muhasabah diri kita. Semayang berjemaah pun jadi serabut. Awak panjang kan? Tak zikir sikit-sikit sudahlah. Pasal apa nak kena baca tiap-tiap minggu ni, nak kena baca surah sajadah? Kan? Kita adalah sunnah untuk meninggalkan sekali-sekala. Tapi dia tu punya tuntutan tu, kalau boleh tak payah buat pun tak apa. Kan? Bukan suruh buat, tak payah buat pun tak apa. Alasan dia, kita tahulah kan, tempat kita orang nak pergi kerja. Tak, banyak tempat lain pun ada. Tak boleh. Dia tak rasa nikmat. Dalam Mishkatul Masabih didatangkan sepotong hadis Nabi SAW menggambarkan orang yang beriman ni, di antara ciri dia, orang yang beriman di dalam masjid tempat melakukan amalannya, perumpamaan dia kasamaki fil ma', seumpama ikan dalam air. Adapun orang yang ada nifak dalam hati dia, katair fil qafs, seumpama burung dalam sangkang. Dia rasa serabut. Dia kira boleh lepas bayangnya, serap dia bila datang luar lah. Dia rasa tenang. Tambah sedut, dapat sedut karbon dioksida di luar tu, dah rasa lebih nikmat daripada nak berzikir di dalam. Dia rasa serabut tengok orang lagi tu. Tuan-tuan, dia ni satu-satu contoh. Ni nak bagi faham sikit lah. Tentang hari tu isu-isu kelang kabut kan di masjid, tak dibenarkan datang ke masjid untuk sementara waktu. Sebahagian orang dia punya minta, pasal apa masjid tak boleh buka? Pasal apa masjid tak boleh buka? Ada pula orang pula yang di situ yang tak, dia pula apa depa serabut sangat nak pergi masjid. Nak pergi masjid, pergilah masjid. Biar kena corona mampus pergi dalam masjid. Depa ni nak mati ya. Contoh kan, yang ni tak ada kaitan apa-apa, saja nak bagi faham. Dah, yang kata lagu tu kadang-kadang dia pun memang bukan tak main masjid, main juga. Jadi dia tak ada rindu pada masjid. Dia kira rasa hati, pasal apa depa ni duk serabut masjid nak buka, masjid nak buka. Pasal apa hang tak serabut? Hang serabut kedai kopi bila nak buka. Pasal dia punya kerinduan muta'allaq, hati dia ta'alluq dengan tempat yang lain. Dan satu sudut lagi yang orang terlepas pandang, setengah orang yang duk serabut tak ada buka, dia pasal apa? Hati dia tu, rindu dia tu ke masjid. Itu bukan kita kata suruh langgak tak. Kita cerita kenapa realiti dia. Ada orang lagu tu. Ada orang tua yang sembahyang di rumah, serabut dia. Sebab hari-hari dia di masjid. Tengok lalu masjid, sayu dia. Bilalah nak buka. Kan?
Saya tengok orang macam tu. Ayah saya pula baru ni kan 2 hari masjid buka, siap telefon anak-anak lagi, kami boleh sembahyang di masjid dah. Berita gembira, seronok. Bila satu orang dia dapat lazat tentang satu perkara lagi, dia melazimi rindu pada benda tu. Rindu dengan amalan di antara tanda-tanda dia mendapat lazat tentang benda tu. Orang yang mendapat lazat tentang hadir di dalam amal-amal kuliah-kuliah masjid, dia duduk di rumah, dia serabut. Orang yang tak ada lazat, dia memang tak faham lah. Orang yang suka makan durian ni kan, kita tengok dia macam hantu durian, dia sebut pasal durian dia jadi, muka dia pun ceria. Orang yang tak suka, kita tak payah cerita lah. Sebut durian pun dia semak. Yang ni analogi ya, nak bagi kita faham kan. Satu sudut yang kadang kita terlepas pandang kan. Kita terlepas pandang, kenapalah kawan ni kan, orang macam ni tak mau nak ikut kan? Bukan. Kerinduan. Baginda Nabi SAW bagi tahu ada beberapa contoh. Kata satu orang tu, contoh dia dapat kelazatan iman, apa tanda dia? Maka kelazatan amal akan bertambah dalam hati dia. Nikmat dalam amalan tu datang. Nikmat beramal tu datang dalam diri dia. Seronok nak beramal datang dalam diri dia. Makanan yang kita suka orang hidangkan, kita dapat tahu macam mana hari ni apa dia. Hari ni mereka buat sampai gulan ikan kering kan, guluk nangka. Lepas tu cerita pula dengan ulam-ulam, muka dia punya kan ceria tu, sebab benda dia suka. Begitulah bila orang mukmin dia dapat melakukan amal, kerinduan, kelazatan daripada amalan tersebut membuatkan dia gembira dengan amal. Ceria dia. Dapat buat amalan dia rasa ceria. Itu tanda-tanda kelazatan iman telah hadir dalam diri dia. Baik, Nabi SAW menyebutkan kepada kita beberapa perkara kena ada untuk kita dapat kelazatan iman ini. Sabda Nabi SAW, la yajidu ahadukum halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang daripada kamu tidak akan mendapat kelazatan, kemanisan, halawah ni manis, kemanisan iman sehinggalah dia ni yuhibbal mar'a la yuhibbuhu lillah, sehingga dia mengasihi seseorang dan dia tak mengasihi orang tu lillah, melainkan semata-mata kerana Allah. Apa maksud dia? Tanda satu orang telah mula akan mendapat kelazatan iman, kemanisan iman adalah dia bila kasih kepada seseorang tak ada kasih kerana selain daripada Allah. Dia suka ke orang tu pasal kerana Allah. Aku ni suka kat hang bukan apa kerana Allah. Kan? Sama ada dia bagi tahu ataupun dia tak bagi tahu. Dia rapat dengan seseorang tu bukan kerana selain daripada Allah. Selain pada Allah tu apa dia? Ada banyaklah. Ada orang yang suka kepada seseorang kerana rupa. Ada orang yang suka kepada orang kerana harta. Dia ni ada sikit, dia pun rapat. Kan? Ada orang suka kepada satu orang, rapat dengan satu orang, hampir dengan satu orang. Kenapa? Kerana dia ada jawatan. Dia ada kuasa. Kalau dia tak ada apa, jumpa pun tak mau. Masa dia duk ada, dari jauh sepatu lagi bagi salam. Assalamualaikum Datuk. Datuk dah tak ada apa. Kan? Lalu pun tak nampak. Datuk nak bagi salam. Assalamualaikum. Tak nampak ah? Oh, tak perasan. Tak ada apa dah, kan? Cuba dah. Contoh. Ini illa lillah tak ada. Dia sukakan kepada seseorang, dia kasihkan kepada seseorang lillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama mahabbah, cinta dan kasih. Ini satu tajuk yang panjang dan insya-Allah peringkat berperingkat kita akan huraikan tentang cinta. Makna Nabi sebut yang pertama
nak dapat kemanisan iman, kena ada mahabbah, cinta daripada hati, sayang, suka kepada seseorang semata-mata kerana Allah. Baik, suka, kasih, cinta ni mestilah berlandas dengan syar'i. Kan? Tak lagi dia suka kat satu orang yang bukan mahram dia, satu orang perempuan, cinta yang bukan syar'i. Tapi dia kata tak, saya bukan apa, kerana Allah yang ni. Yang ni pun kerana Allah juga. Yang ni silap faham. Mestilah dia tu cinta yang harus. Kasih seseorang kepada anak, cinta seorang ayah kepada anak, seorang ibu kepada anak, cinta seorang ibu kepada anak, cinta antara pasangan, seorang suami kepada isteri, isteri kepada suami. Cinta-cinta ni semua berbeza. Semua ni mahabbah, tetapi dia berbeza. Dan dia perlu ada di situ lillah, kerana Allah. Kerana Allah ni, tak untung pun dia buat, untung pun dia buat. Dia tak kisah. Kerana Allah ni, dia tak kisah. Kalau bukan kerana Allah, kalau tak ada apa, tak jalan. Contoh, kan? Bukan di masjid ni lah, tempat lain saya bagi contoh lah, kan? Buat gotong royong. Dah buat gotong royong, dah habis dah semua. Lagi dia pemain tanya, tak ada apa? Tak, kita buat sama-sama ni kerana Allah. Kami pun buat kerana Allah lah ni. Tapi takkan tak ada apa-apa kot. Tadi depan kerana Allah. Tam belakang ni dia kata, zaman ni kita kena tahu lah, kan? Kita sendiri kena faham lah benda ni, tak payah bagi tahu. Tam belakang tu dia ada, takkan tak ada apa-apa. Depan kerana Allah. Ini bukan lillah. Lillah ni dia tak harap apa pun. Dipuji, dikeji, dicaci, dia tetap buat. Isteri kita masak kepada kita, kan, di rumah. Macam-macam keadaan perangai kita kadang-kadang. Dia masak juga. Tak pernah miss. Kan? Nak buat lagu mana tanggungjawab. Walaupun kadang-kadang dia orang perempuan, kan. Kadang-kadang dia beletiak sikit pun dia buat juga. Lillah, kerana Allah Ta'ala. Orang yang buat kerana Allah, dia tak pernah penat. Dia tak pernah putus asa. Kenapa? Sebab dia tahu bahawa setiap amalan dia dikira, dinilai, dihisap oleh Allah Ta'ala. Tak pernah miss. Buku Allah tak pernah miss. Siapa pun tak nampak ni. Siapa pun tak ucap terima kasih ni. Siapa pun tak menghargai ni. Tak. Lillah, orang buat kerana Allah, dia tahu Allah hargai dia. Seorang ayah, kadang dia berkorban untuk keluarga, punyalah susah, kan? Kadang dia duduk, anak ni macam tak pernah sekali kata terima kasih, kan? Orang lelaki dia banyak mendiam, kan? Nangis dalam hati dia banyak. Daripada orang perempuan, kan? Orang lelaki dia, kan? Kadang dia terasa dalam hati, aku ni tak pernah dengar lah sekali pun anak-anak aku kata terima kasih bah. Kan? Punyalah susah, tanggung segala benda dalam kehidupan ni, kan? Tapi dia kalau buat kerana Allah, dia tak pernah penat. Dalam duk rasa-rasa lagu tu, lagi anak telefon, babak ni ada sangkut sikit lah. Awak siapa? Bulan ni sangkut sikit lah babak, ada nak bayar yang tu yang ni. Dalam dia duk kata dia pun tak ada apa, anak kata nak 10,000, kan? Dalam duk beletiak ada ulak juga, kan? Ibu pun lagu tu lah. Dalam duk kata mereka ni dah tua pun duk lagi, mereka duk kacau kita dapat. Dalam duk kata tu ulak-ulak juga. Lillah. Ini kasih cinta tabi'i yang ada dalam hati manusia, dan dia tak harap apa-apa. Pengorbanan ibu dan ayah, bagi contoh mudah lah, kan? Apa yang dia nak daripada kejayaan anak dia? Esok mereka belilah ulak apa sikit. Tak. Ini contoh dia nak bagi faham. Lillah, kita buat ni tak ada harap apa pun, janji dia berjaya. Ini di antara contoh dia. Kerana tu mak bapak bila dah anak-anak dah besar, anak-anak mau bagi duit, tak payah bagi apa pun. Taklah lagu tu, kan? Oh, pasal apa? Aku buat kerana Allah. Taklah sampai lagu tu, kan? Baik, kita faham. Baik, tanda mahabbah, cinta ni baginda Nabi SAW sebut,
cinta seorang kepada seseorang bila ada kerana Allah, maka dia akan dapat halawatal iman. Cinta ni ada di mana? Cinta min af'alil qulub, adalah daripada perbuatan hati. Dia bukan semata-mata di mulut, tapi dia sebenar, dia tempat di hati. Kasih kepada seseorang, tempat dia di dalam hati. Ibarat apa yang ada dalam hati ini dikeluarkan ke mulut. Ada kala dikeluarkan ke tindakan. Tindakan tadi kita sebut tadi, cinta ibu kepada anak, kan? Dengan tindakan, dalam diam kawan tu susah, dia pun susah juga. Dia ulak 10,000 kan? Mulut nampak macam marah. Apa orang apa ni dah tua pun duk kacau, nampak macam marah, tapi tindakan dia tetap hari. Ada yang datang daripada mulut, kita sebut di mulut kasih. Hari ni banyak di mulut ni, banyak diucapkan cinta pada Nabi ni, di mulut banyak diucapkan. Tetapi bukti cinta tu, insya-Allah pada kesempatan yang satu lagi kita akan sebut alamatul mahabbah, tanda-tanda mahabbah tu menuntut kepada amal, bukan di mulut semata-mata. Baik, Ustaz, kalau lagu tu, kalau satu orang selawat dia tak cinta pada Nabi ke? Tak, itu pun tanda cinta pada Nabi. Tapi mulut manusia ni, dia boleh mendustakan. Ada kala orang dia sebut dalam hati dia cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Nabi. Malam cinta Nabi ni dia berselawat pada Nabi, bukan takat air mata, air hidung pun keluar. Basah habis ni jubah-jubah ni. Nangis selawat, malam 1 juta selawat. Esok sekali nak selawat pun tak dan. Tu nasib baik semayang, dalam semayang ada selawat. Tidak, habis. Tunggu lepas ni pula, bila kelamban mai malam selawat baru selawat. Ini pun tanda-tanda dusta cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cinta tempat dia pertama kita sebut dia di dalam hati. Dibuktikan dengan lidah dan dibuktikan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita ittiba'ur rasul. Kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontohi Nabi. Agama ni ittiba' adalah ikut Nabi. Dia tak soal banyak dah. Tak pasal apa buat lagu ni? Tak, saya nak ikut Nabi. Nanti ada orang gelisah tengok orang ikut Nabi. Pasal apa dia ni? Kan? Pasal apa nak orang yang tak ada dalam hati dia cinta, dia rasa heran tengok orang yang ikut orang yang cinta pada seorang tu. Dah pasal apalah kan? Contoh kan? Kasut Nabi nak beboh tang kepala pasal apa? Contoh kan? Bukan suruh, saya pun bukan golongan yang sampai ke tahap lagu tu. Benda tu, lakaran tu pun diperbincangkan oleh para ulama, ulama muhaddis, seumpama Syekh Ashraf Ali Tadawi ada melakarkan lakaran tu, dan ada di kalangan ulama hadis sufi yang agak menentang tentang perkara tu. Tak baik kita ala kulli hal. Kenapa orang macam ni pun dia nak letak ukiran tu? Apa sebab dia? Ini semua mahabbah, cinta. Saya tak setuju, tak suka tak ada masalah. Nak lukis gambar apa lain tentang kepala, lukis bila. Tapi kadang-kadang dia menjadi masalah kepada orang yang lain pula jadi masalah. Ada orang yang menggunakan dia untuk promosi sebagai peniaga, itu urusan lain, kita tak mau sebut lain. Kita sebut tentang cinta. Bila kita mencintai seseorang, kita akan cuba untuk mengikuti dia. Tanda-tanda kesan-kesan dia akan mendatangkan kerinduan kita dalam hati. Dapat tahu tentang kata jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa teringin nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda mahabbah, kerinduan di dalam hati. Tapi bila tak ada kadang-kadang dalam hati kita, kan, dia jadi kekeliruan. Agama ni ittiba'. Ada orang yang dia buat semata-mata kerana Nabi buat. Kita tak menafikan, kita perlu memastikan perkara tersebut dulu.
tak menafikan, kita kena pastikan. Dah saya dengar kata satu orang hantar mesej bagi tahu kata Nabi buat lagu ni, terus saya pun ikut. Bukankah kita kata lagu tu, pukul rata lagu tu. Kita kena pastikan betul ke sumber tu, betul ke Nabi buat lagu tu. Hadis dan riwayat tersebut sama ada hasan ataupun hadis tu sekadar dhaif untuk fadail boleh diamalkan. Sumber tu kita kena pastikan dulu. Baik, itu kita kata sumber untuk datang pada kita, tapi dia beramal tu kenapa? Kerana cinta. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab dia, nota kaki yang beliau tulis ta'liq bagi kitab Risalatul Mustarsyidin, dia membahaskan panjang tentang perkara tentang ittiba' ni. Dia kata sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, mereka ni beramal nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah semata-mata meletakkan ittiba', ikut Nabi. Pasal apa buat lagu ni? Nabi buat. Masa zaman Islam, permulaan Islam, belum dibincangkan lagi tentang hukum maratib, kedudukan wajib, lepas tu sunat muakkad, sunat kifayah, belum dibincangkan lagi. Sahabat Nabi dia buat tu kenapa? Kerana Nabi buat. Tak pasal apa buat lagu ni? Nabi buat. Selepas tu para ulama membincangkan perkara ni, nak menentukan prioriti amalan, yang mana yang kena letak lebih penting. Yang ni wajib kena buat dulu. Yang kedua, yang ni sunat muakkad kena buat selepas wajib. Yang ni ghairu muakkadah, sunat tapi taklah dituntut sampai ke tahap yang pertama, yang kedua dan yang pertama. Bukan suruh ditinggalkan. Tapi kadang orang kita hari ni faham sunat saja. Sunat dah jadi satu alasan untuk tinggal. Pasal apa? Yang ni sunat, pasal apa nak bebankan? Tuan-tuan nampak tak nampak? Saya ni duduk kalut hambat ni kan. Takut terlepas. Takut keliru tadi. Sahabat Nabi buat, kena Nabi buat. Kita hari ni buat, kita tengok dulu. Tak, yang ni memang kena buat ke Ustaz? Tak, wajib tak? Sunat tak apalah. Nabi buat, Nabi tak buat. Sunat kira penat. Ni sunnah ya. Kita tak payah Islam ni mudah. Mudah untuk dia tu apa? Tinggal. Islam ni boleh tinggal. Sebenarnya mudah dalam amalan. Dalam beramal jadi mudah. Untuk dia ni mudah ni kira boleh tinggal. Kita tak payah duk kayut-kalut sangat. Ada orang pernah tanya soalan saya. Dalam kuliah, habis-habis kuliah dia tanya, Ustaz, Ustaz, kalau satu orang nak sembahyang sunat Ustaz, lepas maghrib ke lepas isyak, saya tak ingat, dia tanya, 2 rakaat cukup tak Ustaz? Boleh tak Ustaz? Saya kata boleh, cukup. Tak, lepas tu pasal apa ramai orang ada yang nak sembahyang 4 rakaat, nak 6 rakaat ni pasal apa? Saya pun kata di antara soalan-soalan yang boleh katakan legend lah. Saya kata takat mana kita perlukan kepada amalan untuk masuk ke dalam syurga Allah, kadar itulah kita beramal. Kita rasa kita dah cukup kaya, amalan kita dah kira memang Allah terima, sembahyang jemaah kita memang perfect, tak ingat mana, ingat Allah, nampak Allah, tak ada masalah, tak perlu pun tak apa. Kan? Kalau kita rasa banyak cacat, kita perlu balik sebagai jutawan. Amalan kita yang lama pun ada banyak, background kita pun langgar sana, langgar tembok, langgar tiang, banyak duk ada, nak perbaiki, maka bersegeralah buat amalan. Dan Allah bila sebut tentang amalan, apa yang Allah sebut? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Allah sebut lari dengan laju kepada pengampunan Tuhan kamu, berlumba-lumba buat kebaikan. Dia pula rasa heran, pasal apa dia perlu buat sembahyang sunat panjang-panjang, banyak-banyak sangat? Macam ni pun ada juga tu, tadi saya sebut kan, ada kategori orang, macam-macam jenis orang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kerana tu perkara yang pertama kita kembali kepada tajuk kita, halawatul iman, kemanisan iman didapati bila kita mengasihi seseorang, mencintai seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tajuk ni kita akan panjangkan lagi, kita habiskan terjemahan hadis ni dulu.
Baik, yang kedua kata Nabi SAW, la yajidu ahadukum, seorang kamu takkan dapat kelazatan halawatal iman, kemanisan iman, hatta sehingga yakuna ayyuqdhafa finnar ahabba ilaihi min ayyarji'a fil kufri ba'da id anqadallahu minhu. Seorang kamu tidak akan mendapat kelazatan iman sehinggalah ia lebih suka dimasukkan ke dalam api, dia lebih rela dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam api, daripada kembali dalam kufur setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya. Ayyuqdhafa finnar, dicampak masuk ke dalam hati, hilang nyawa dia, lebih mudah bagi dia daripada tergugat akidah dia, daripada dia kembali kepada kufur ba'da id anqadhahullah, setelah Allah menyelamatkan dia daripada kekufuran. Dia lebih sayang, bahasa mudah dia, kepada agama dia daripada nyawa dia. Ni semayang siapa nak bagi makan? Taklah, bukan kita nak kata Islam boleh bagi makan kat hamba. Hari ni punya kalimah-kalimah kalau kita tengok di media masa memang menggurunkan. Kenapa keluar daripada ni? Dan bukan pada orang bukan Islam, pada orang Islam. Permasalahan dia kerana dia faham kata hidup ni takat ni lah, dunia. Duk gaduh nak semayang. Orang duk susah nak makan dah. Dah dapat makan pun anti mati, tak dapat makan pun anti mati. Lepas mati nak pergi mana? Orang yang terpengaruh pada hari ini dengan pemikiran dunia ni, materialistik yang cukup hebat ni, dia kira fikir makan dia. Tak ada fikir mati. Tak, lepas mati nak pergi mana? Yang tu kita fikir kemudian lah. Dia lah. Allah cerita pasal orang macam ni dalam Quran berlungguk-lungguk. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni orang kes tu. Rabbana, dah mati dah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami dah tengok dah ya Allah, tersilap step dulu dunia. Lah ni baru nampak kata nak kena buat amalan. Wasami'na, kami dah dengar lah ni. Lepas tu farji'na, ya Allah, bagi satu chance nak patah balik pergi dunia. Tak pasal apa nak balik ke dunia? Na'mal salihan, kami nak buat amalan soleh ya Allah. Ya Allah, banyaklah rasa terlepas. Inna muqinun, sekarang ni kami ni orang-orang yang betul-betul yakin. Allah cerita ni di mana? Dalam Quran. Surah kita baca, ambil pengajaran. Jangan jadi macam orang lagu ni. Orang macam ni masa hidup di dunia, matilah. Agama ni pelan-pelan kita boleh buat. Mati. Tak ada cerita lain, duk cerita nak mati. Ni nak hidup ni dulu ni, dunia ni. Tuan-tuan, orang yang ingat mati tak ke belakang. Orang yang ingat mati bukan tak pergi kerja. Orang yang ingat mati bukan orang yang tak produktif. Orang yang ingat mati dia tetap pergi kerja. Orang yang ingat mati kadang perniagaannya makin maju, tetapi dia nampak Allah dan Rasul. Dia menjadi jutawan bukan di dunia ya, jutawan di akhirat pun dia jadi. Sebab dia nampak semua ruang dan peluang ni untuk buat ibadah. Dia buat perniaga, perniagaan dia makin maju. Niat dia nak sumbang balik kepada orang lain. Dia buat keluar berniaga tu pun dapat pahala. Kenapa? Dia ingat mati. Dia tak tipu orang. Pasal apa? Dia ingat mati. Dia tak ambil rasuah. Pasal apa? Dia ingat mati. Hati dia rasa macam kadang-kadang macam nak kata ke orang tu, tapi dia tak mau nak kata. Pasal apa? Dia ingat mati. Saya ni kalau ikut-ikut nak kata dia ni kan,
Bukan tak boleh. Tapi tak kata. Pasal apa? Ingat mati. Bila orang yang semata-mata bercita-cita dalam kehidupan dunia ni saja, kehidupan dia jadi serabut macam yang kita sebutkan tadi. Dia habis tang ni. Maka dia tak nampak kehidupan selepas mati. Agama dijual. Tak apalah, pelan-pelan. Benda ni semua boleh tengok. Boleh tengok kemudian. Dah hang duk semayang kalut pergi masjid-penjid ni. Itu nanti esok ni dah main 60, 70. Saya cakap dengan satu orang ahli masjid. Dia pun kata lagu tu. Ustaz, masjid-masjid ni semua, saya pun 70 pun orang main masjid. Hai. Habis tu, lah ni muda ni memang biar dia pergi kerja lah. Semayang pelan-pelan dan timai juga. Siapa bagi sertifikat kata dia nak mati umur 70? Ada siapa bagi sijil kematian? Sijil kelahiran 4 kali belakang ada sijil kematian. Tak ada. Tak ada siapa pun tahu. Jadi kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, orang yang beriman ni dia sayang kepada agama lebih pada nyawa dia. Susah kita nak faham benda ni. Sebab kita hidup di satu zaman yang materialistik yang cukup hebat. Kita yang kata tak cinta dunia ni dalam hati kan. Kadang-kadang tergugat dunia, agama berterabak. Yang cakap ni nombor satu lah saya. Tergugat dunia, berterabak agama. Orang nak dapat kemanisan iman, dia kena cintakan agama mengatasi bahkan nyawa dia. Bukti dia ada dalam kehidupan siapa? Kehidupan Nabi, kehidupan sahabat Nabi. Kisah nak cerita tak dapat kita nak cerita sebab masa tak mengizinkan. Ada kisah-kisah sahabat Nabi yang kita boleh ambil pengajaran. Ada kesempatan yang ada kita akan cerita macam mana sahabat Nabi buktikan. Baik, yang ketiga, seorang kamu takkan mendapat kelazatan iman hatta sehinggalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaih mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia kasihi selain daripada kedua-duanya. Makna dia cinta kepada Allah dan Nabi mengatasi cinta selain daripada Allah dan Nabi. Dia sayang ke Allah, sayang kepada Rasul lebih pada segala-galanya. Ini pun memerlukan satu perbahasan yang panjang supaya kita dapat relate tengok dalam kehidupan kita ni ada tak? Senang nak dakwa cintakan kepada Allah ni. Senang nak dakwa cintakan kepada Nabi ni. Tapi betulkah kalau kita tengok dalam amalan kita seharian ni, betulkah kita cinta kepada Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya? Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isnad daripada Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi pergi penjelasan sikit daripada hadis tu. Nabi sebut la yu'minu, tidak beriman seorang kamu sehinggalah hatta akuna ahabba ilaih, sehinggalah aku menjadi yang lebih dia cintai daripada anak dia, daripada ayahnya dan daripada seluruh manusia. Cinta kepada Nabi ni, cinta kepada Nabi lebih pada segala-galanya. Kisah dia, satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi. Berkata, ya Rasulullah, aku mencintai kamu selepas daripada diri aku, lebih daripada segala-galanya. Nabi sebut, tidak wahai Umar. Tidak wahai Umar. Nabi sebut hadis ni. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, sekarang ni aku lebih mencintai kamu lebih daripada segala-galanya. Nabi sebut, al-an ya Umar, al-an. Lani baru betul wahai Sayyidina Umar. Tuan-tuan yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, perempuan yang dimuliakan oleh Allah, macam mana kita dalam hati kita ni, kita sayang kepada Allah dan Rasul ni lebih pada segala-galanya tak? Anak kita, kadang-kadang bila berlaku perkara berkaitan dengan anak kita, kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kadang-kadang
kita dah tak fikir hukum hakam agama. Majlis perkahwinan jalan, baru make up RM400 dia make up. Masuk azan Zuhur, betul-betul dekat azan Zuhur baru dia nak main kan. Lepas tu lah ni dia nak pergi sembahyang, nak tanggal make up. Macam mana? Duk nampak RM400 kan? Tanya bapak pula lagi, bapak pun duk fikir RM400 ni. Tak apalah, agama tu mudah. Hang jamak bila? Dia pun jadi mufti tang tu, bagi satu fatwa. Jamak. Bapak dengar kata macam boleh jamak kenduri ni. Pasal apa? Al-fulusu fid dunya wal manfusu fil akhirah. Almarhum Allahumma yarhamhu Ustaz Ismail kamu sebut. Seduit. Ada satu majlis perkahwinan saya hadir. Dia suruh saya baca doa. Saya hadir adik-beradik lah. Saya kata doa masing-masing baca sendiri. Dah Ustaz kena baca sikit, ambil berkat. Saya kata memanglah nak bagi berkat lah, kata masing-masing baca. Barakallahu lakuma. Dia nak suruh juga pergi depan, nak dapat berkat. Tak apalah, saya pun ambil kesempatan tu. Kadang mazhab kita harus semua dalam perkara ni kan, perkara yang harus tak datang larangan daripada agama. Baik, dia nak suruh doa ramai-ramai, kita pun pergi ke depan kan, doa. Saya kata kita nak dapat berkat ni, nak dapat barakah, keberkatan dalam mengikut perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kata yang pertama, kalau yang nak ni pengantin ni tak semayang, memang berkat tak dapat. Pengantin pula baru main nak masuk semayang Zuhur kan. Tapi pengantin duduk ada kat pintu depan lah. Dia pun baru nak main. Naik ke atas tu, saya pun kata kalau kita nak dapat berkat, kena ikut perintah Allah dan Rasul. Kalau hari pertama, hari perkahwinan kita dah langgar perintah Allah dan Rasul, macam mana kita nak dapat berkat? Kita minta kepada Allah apa yang kita suka, tapi kita buat apa yang Allah murka. Betapa peliknya dalam hidup ni. Semayang lewat-lewatkan, pukul 6:30 semayang asar. Lepas tu minta kepada Allah syurga Jannatul Firdausul A'la, syurga yang paling tinggi. Tak ke panas telinga malaikat tu. Kan? Semayang 6:30 asar, nak dekat habis lah ni. Kan? Minta Jannatul Firdaus lepas semayang, ya Allah kurniakanlah kepadaku syurga Firdaus yang tertinggi, ya Allah. Tinggi pula. Kan? Tu sembahyang seorang, ingat satu dunia. Fatihah pun keliru, aku baca tak baca. Tu minta Jannatul A'la, Jannatul Firdaus A'la. Itu kadang perbuatan kita ni tak selari dengan apa yang kita minta. Barakah datang dalam kehidupan kita mentaati perintah Allah. Kadang-kadang kerana anak, ayah, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang melanggar perintah Allah. Tapi bila kita sebut, saya memang Allah Rasulah nombor satu, Ustaz. Kenduri kahwin, macam mana Allah Rasul? Ada tak tahun depan? Tak, Ustaz. Semayang ni dia kira Islam bagi kelonggaran. Lagi tak keluar waktu, tak apa. Kan? Dalam had syariat tak apalah kan. Tapi yang ni bukan cerita tentang hukum harus tak harus. Yang ni cerita tentang mahabbah, cinta. Cinta ni dia letak nombor satu. Kita bagi pada orang kita cinta ni benda yang belen-belen ke benda yang paling bernilai. Semayang Allah paling suka masa bila? Last minute ke awal waktu? Nabi dengan azan mengeletak, bangun macam tak kenal orang keliling dia. Nabi beritahu kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Bilal, adzin, laungkan azan. Arih Nabi salah, bagi ketenangan kepada kami dengan sembahyang. Kita macam mana? Allah Rasul nombor satu, mulut kita duk ucap, duk azan tang sini, duk sembang lagi sikit lagi duk hantar mesej. Sini duk ikamat lah, sana duk ada lagi sikit nak bagi habis ni. Buah penamat dah, aku nak cerita buah penamat. Sini ikamat lah. Tu ahli masjid, bukan sini lah, tempat lain. Sini kamat lah, tang sana ada majlis lagi, kopi lagi sikit.
berdepan dengan halal dan haram dalam perniagaan. Baru kita nampak Allah Rasul betul ke nombor satu. Hadis ni barulah dapat didermakan. Ambil haram, tak ambil ya leceh pula. Tak bagi rugi dunia, bagi haram, bagi Allah tak suka, tapi dia suka, nanti dapat abang kita nak. Tak bagi, dunia nanti terganggu, tapi Allah suka. Masa tu baru tahu siapa dalam hati, Allah Rasul nombor satu ke yang lain ke? Nak mendepankan Allah dan Rasul. Sebab tu Nabi bagi contoh, Nabi sebut nombor satu sekali waladihi, anak. Sebab kerana anak ni kadang-kadang berlaku macam-macam cerita, kan? Masa pun dah habis, jadi nak tutup buah menutup. Yang kedua wa walidihi, dan ayah dia. Nabi bagi contoh kedua ibu bapa dia, wan nasi ajma'in, dan kerana manusia segala-galanya. Masuklah contoh hari ni kerana cinta. Hari ni kerana di mana pun media masa duk bubuh gambar cinta, lari pada rumah kerana cinta, tinggal mak bapak tu satu perkara yang hebat. Kadang media masa mainkan peranan membentuk pemikiran dalam hati anak-anak. Dia pun rasa kira feeling kira habis hebat lah, tinggal mak bapak ni kira bagus. Padahal cinta mak bapak tu daripada dia kecil sampai dia besar, sebelum dia kenal orang tu. Pi terjun jambatan tu jambatan ni, kan? Terjun kalau seorang terjun meninggal, seorang hidup, baru ni tengok di mana kan? Janji sama-sama cinta, tak dapat nak menikah, seorang terjun dah, seorang lagi tak berani nak terjun, dia hidup. Itu dah arwah. Bunuh diri, apa kesan dia? Neraka. Dalam hadis sebut selama-lamanya. Tapi para ulama menafsirkan khalidin dalam hadis tersebut, maksudnya satu jangka masa yang panjang. Allah dan Rasul ada nombor satu. Nombor satu kan nombor berapa? Bila datang cinta ni kadang manusia keliru. Ada banyak soalan, kisah-kisah benar, tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita bagi contoh-contoh. Saya rasa hari tadi saya susun ni, ingat di belakang ni memang nak cakap perkara ni supaya kita terdedah hari ni punya keadaan realiti anak muda pada hari ni. Kita terlepas tentang perkara ni. Kadang-kadang kita tak pantau tentang perkara ni, terutama penggunaan handphone pada anak-anak muda pada hari ni. Kalau kita ibu bapa ni leka kerana sibuk dengan kerja, tak ada nak tengok, Allah dan Rasul nanti hilang daripada dalam rumah kita, kerana anak-anak kadang-kadang akan hilang agama kita. Kerana itu tuan-tuan dan muliakan oleh Allah Ta'ala, puan-puan dikasih oleh Allah Ta'ala, kesimpulan yang kita sebut dalam hadis ni, 3 perkara Nabi sebut nak dapat kemanisan iman. Pertama, apa yang Nabi sebut nak dapat kemanisan iman? Pertama, mestilah kita kasih kepada seseorang kerana Allah, bukan kerana selain pada Allah. Yang kedua, kita kasih kepada agama mengatasi cinta kasih kita daripada nyawa kita. Ketiga, kita kasih kepada Allah dan Rasul mengatasi cinta kasih kita selain daripada Allah dan Rasul. Ada 3 perkara ni, maka wajada halawatal iman, seorang tu dia akan mendapat kemanisan iman. Satu orang yang dapat kemanisan iman, dia akan mendapat kemanisan dalam mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melakukan perkara yang disuruh diperintah oleh Allah, akan menjadi kelazatan dan prioriti dalam kehidupan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita, insya-Allah taala. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina anfusana taqwaha fa anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.